Okay, Assalamualaikum guys, saya Zul and welcome back to my channel. Okay, perbincangan yang kita nak buat pada kali ini adalah bagi memberikan sedikit info dan maklumat bagi para kandidat ataupun calon wakil rakyat dalam pilihan raya. Namun begitulah, walaupun pilihan raya tidak dapat dilaksanakan di negara kita dalam masa yang terdekat ni, tetapi insya-Allah video-video yang dihasilkan ni masih boleh memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, di sini saya akan kongsikan beberapa strategi yang anda boleh ataupun anda boleh gunakanlah untuk menang dalam pilihan raya nanti. Sebenarnya ada 3 tunjang utama. Okey, nak tahu apa tunjang tu? Jom. Okey, yang pertama adalah tunjang untuk memenangi pilihan raya ni adalah faktor financial ataupun faktor dana kewangan. Dana sangat diperlukan untuk mempersiapkan dan kemudiannya menanggunglah segala pembiayaan untuk kegiatan kempen sebuah parti. Mulai dari tahap awal research, pemetaan dilakukan sehinggalah sampai kepada proses pelaksanaan kempen seperti dalam pembiayaan pasukan menang. Seperti yang kita bahas dalam video lepas kan, tentang kepentingan pasukan menang ni. Dan untuk membiayai perbelanjaan calon semasa during the election, semasa pilihan raya dan pembiayaan lain lah pasti akan ada. Kena sampailah pada proses pengiraan undi dan proses pengumuman pilihan raya pun kita masih lagi memerlukan dana lebihan tau. Andai kata wujudlah perkara-perkara yang kita tak ingini dalam parti ataupun luar parti, kita kena ready. Jadi semuanya hanyalah sebuah nonsense lah kalau ada orang mengatakan bahawa untuk masuk sebagai wakil rakyat anda tak memerlukan duit yang banyak. Itu adalah sebuah pembohongan yang tidak benar sama sekali. Di mana anda memang memerlukan dana yang cukup besar jika anda mahu tampil sebagai calon, bahkan calon bebas sekalipun sama juga. Dan kalau anda bertanding sebagai wakil sesebuah parti, dana yang anda keluarkan selalunya akan adalah part-part yang akan ditanggung oleh pihak parti anda. Kena khususnya parti yang memerintah lah. Dan ada juga yang akan ditanggung sendiri, tetapi tak adalah sebanyak yang ditanggung oleh calon bebas. Dan parti lawan di kawasan tersebut bukan kerajaan lah, kompetitor. Kena dalam penyata perbelanjaan pilihan raya ni, seorang calon sebenarnya adalah layak membelanjakan wang bagi pilihan raya, tetapi tak boleh melebihi ringgit Malaysia 200,000 bagi Dewan Rakyat, dan bagi Dewan Undangan Negeri 100,000 ringgit Malaysia. Dan laporan ni mestilah dihantar kepada pengarah pilihan raya negeri dalam tempoh 31 hari selepas tarikh keputusan pengumuman lah. Pilihan raya disiarkan dalam warta. Kena mereka ni yang kegagalan untuk berbuat demikian akan dikenalah kesalahan di bawah Akta Pilihan Raya 1954 lah. So, di sini saya ada 2 highlight untuk masalah dana ni sebenarnya. Okay, yang pertama adalah dana yang besar tak menjamin 100% anda boleh menang. Mungkin anda pernah dengar ada je wakil rakyat yang menang tanpa menggunakan dana yang besar, dan duit yang digunakan malah lebih kecil, lebih small jumlahnya berbanding dengan kompetitornya. Kayaknya dia menang juga. Itu highlight yang pertama. Highlight yang kedua adalah dengan dana ni adalah berapa pun yang anda ready, yang anda telah sediakan, pasti dana itu juga akan habis. Sebab itulah sangat pentinglah dari mula awal tu anda haruslah membuat financial planning untuk pembiayaan kempen. Maksudnya anda harus membuatlah kepikiraan awal dan menetapkan priority ataupun keutamaan anda terlebih dahululah, dan membuatlah catatan untuk setiap dana yang dikeluarkan dan berapa jumlah limit yang anda boleh keluarkan, plus dengan ukuran kemampuan kewangan anda lah. Seperti mana dalam poin pertama tadi saya katakan tadi, yang berapa pun dana yang anda keluarkan pasti akan habis. Jadi anda wajib membuat perkiraan terlebih dahululah. Berapa besar jumlah dana yang anda perlukan adalah bergantung sebenarnya. Anda boleh tengok bergantung kepada populasi penduduk, jumlah penduduk ataupun keluasan wilayah anda, jumlah hasil sebuah kawasan tu, dia punya sources macam mana. Kena banyaklah pertimbangan yang kita perlu ambil kira, tapi tak apalah, kita tengok yang ni je dulu. Okey, untuk tunjang yang kedua, untuk memenangi pilihan raya ni anda memerlukan sebuah pasukan menang yang solid, setia dan berkesan. Sebagai wakil rakyat, anda tak mungkin boleh memenangi pertempuran anda lonely, sendirian.
Anda sangat memerlukan orang-orang lah untuk menyokong anda untuk menang, bukan hanya sebagai pengundi saja, malah sebagai pasukan inti yang boleh membantu proses kemenangan anda. Mungkin anda tak memerlukan pasukan inti yang ramai, tetapi haruslah berkesan. Tapi kalau anda juga sangat memerlukan dukungan kalau anda tak rasa macam tak kuat kan, anda memerlukan dukungan juga daripada pasukan gabungan yang lebih besar jumlahnya. Kayaknya di mana ia boleh menjangkau seramai maybe ratusan, maybe ribuan orang untuk mencakupi seluruh kawasan pilihan raya anda tu lah. Kayaknya setiap kawasan tu ada wakil je untuk anda, serve untuk anda. Jadi sudah semestinya anda harus cermat lah, bijaklah memilih orang-orang tertentu ni dalam pasukan anda. Bersesuaianlah dengan kemampuan mereka, tahap kepercayaan mereka, trustworthy dan professionalism dan sebagainya lah. Kerana sudah banyak berlaku di mana kegagalan seseorang wakil rakyat ni adalah berpunca bukan kerana calon yang tak baik. Calon yang tampil adalah calon yang sangat berkualiti, malah mempunyai pendanaan ataupun duit yang cukup, yang banyak lah. Tetapi sayang tidak memiliki sebuah pasukan menang yang baik, sehingga mengakibatkan kekalahan kepada calon wakil rakyat tersebut. Kerana ahli dalam pasukannya sendirilah yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah semasa melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh calon mereka. Jadi sebenarnya kan jadi macam ada beberapa motivasi lah orang yang nak join dalam pasukan anda. Sebenarnya ada 4 motivasi utama orang nak join pasukan anda ni. Yang pertama adalah duit, money. Yang kedua adalah ideologi. Ketiga, chemistry. Dan 4 adalah emosional. Tetapi walau apa pun motivasi mereka ni mahu bergabung ataupun join dalam pasukan anda, anda sendiri sebenarnya harus bijaklah dalam mengatur ataupun melihat apa motivasi dan menempatkan mereka di tempat yang tepat lah. Kerana nantinya kebolehan anda dalam skill pengurusan and leadership, kepimpinan, amatlah diperlukan dari anda lah untuk berupaya memimpinlah pasukan-pasukan ini nanti, di mana mereka ni haruslah sentiasa diawasilah tindak tanduk mereka dengan cermat dan bijak lah. Kerana pilihan raya ni actually bagaikan gula yang akan dikerumuni oleh semut-semut, kerana orang faham bahawa di dalam pilihan raya banyak sekali dana-dana yang berputar, dan para calon ni pasti mengeluarkan dana yang sangat besar untuk jangka masa yang sangat pendek. Para calon haruslah berhati-hati kerana ramai yang mencari peluang dan ruang untuk take the opportunities in the election nanti. Dan kerana kalau anda tak berhati-hati, kadang-kadang mereka yang bekerja untuk anda ada kalanya bekerja untuk dua pihak yang bertanding dalam sebuah pilihan raya yang sama. Jadi selalu perhatikan dan buat penilaian yang betul-betul teliti semasa merekrut pasukan menang anda lah, bagi menghadapi next election lah, pilihan raya. Okey, tunjang yang ketiga pula adalah sebuah susunan strategi yang tepat dan terancam. So, kalau kita bercakap mengenai strategis ataupun strategi, stratos, sudah pastinya skopnya adalah sangat luas, dan mulai dari bagaimana melakukan serangan darat, serangan laut, serangan udara, malah bagaimana menggunakan semula reuse, cara lama seperti menggunakan door to door, edar kertas tu kan. Oh, lumayan. Oh, itu. Oh. Pintu ke pintu sehinggalah kepada penggunaan cara moden lah seperti media sosial dan sebagainya. Bagaimana anda melakukan counter issue, management issue dan sebagainya lah. Hal ini semua membuatkan kalau anda perasan kan, orang-orang muda, bukan saya, orang lain, khususnya yang masih baru permulaan menyertai pilihan raya ni, boleh memenangkan pilihan raya walaupun mereka ni datang daripada latar belakang yang bukannya daripada politik pun. Mereka ni pendidik, ahli perniagaan, pekerja swasta, pekerja kerajaan yang lain dan sebagainya lah, yang boleh masuk dan menang dalam pilihan raya yang diwakili dengan mudah. Jadi strategi yang terancam sangatlah penting. Hal ini juga akan menjadi key ataupun kunci utama untuk anda mengalahkan pihak lawan lah, di mana anda seharusnya berusahalah dalam membuat personal branding ataupun political branding yang tepat, di mana penerimaan masyarakat ataupun tidak adalah bergantung kepada kebolehan anda memainkan isu psikologi, dan anda seharusnya mengetahuilah
perilaku-perilaku dari pengundi anda, serta bagaimana anda mengajukan idea-idea yang menjurus kepada perubahan setempat untuk menambat hati pengundi anda. So, inilah dia tunjang yang ketiga tadi yang di mana sudah saya sebutkan sebelumnya, tunjang yang pertama dan tunjang yang kedua yang mempengaruhi kemenangan anda dalam pilihan raya. Maksudnya anda boleh memiliki dana yang besar, duit yang banyak. Anda juga boleh memiliki sebuah pasukan menang yang cukup tangguh, yang cukup hebat. Tapi kalau strategi yang anda gunakan itu keliru atau tidak betul, kemenangan anda juga takkan kunjung tiba. Jadi inilah yang kita cerita tadi, panjang lebar tentang sebagai panduan anda untuk menghadapi next election dalam pilihan raya nanti. Okey, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Saya Zul. Assalamualaikum. Bye-bye.